Tahukah anda mengapa yoga telah diharamkan? Bagaimana ia boleh tersebar dengan meluas di negara barat? Dan apakah falsafah pemikiran di sebalik amalan tersebut? Kita akan rungkaikan dalam video kali ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham konsep ketuhanan di dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu, Brahman merupakan punca segala kewujudan sesuatu di alam semesta. Brahman tidak terbentuk, tidak memiliki rupa dan tidak dapat dibayangkan. Menurut kitab Upanishad, Adam menceritakan bahawa dari Brahman inilah terbentuknya tenaga yang menjadi punca kepada wujudnya alam semesta. Brahman telah membahagikan zatnya yang dikenali sebagai Atman. Atman dikenali juga sebagai roh yang wujud dalam alam ini. Menurut ajaran Advaita Vedanta, Atman atau roh dalam manusia ini diliputi dengan ilusi dan maya. Selagi seseorang itu tidak mencapai moksha atau belum mencapai kesedaran bahawa Atman dan Brahman adalah sama, hidupnya akan dikikal dengan samsara, iaitu Atman ini akan terperangkap di dalam dunia dengan penghidupan semula dalam tubuh yang baru. Maka, bagi seorang Hindu, bagi mencapai moksha atau penggabungan dengan Tuhan, mereka perlulah melatih dirinya dengan menggabungkan fizikal, mental dan rohani untuk mengenali Atman yang ada di dalam diri dengan cara latihan yoga. Perkataan yoga itu sendiri berasal dari perkataan yog dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud menggabungkan atau menyatukan. Terdapat dua peringkat pergabungan, iaitu yang pertama adalah menyatukan fizikal, mental dan rohani untuk mengenal hakikat diri, dan yang kedua adalah penyatuan diri atau Atman dengan Brahman yang dikenali sebagai moksha. Amalan yoga ini juga boleh dijejaki dalam kitab suci Hindu seperti di dalam Rig Veda, Upanishad dan juga disebut dalam Bhagavad Gita. Pada abad kedua, Patanjali telah menghasilkan kitab Yoga Sutra yang mensistematikkan amalan yoga. Yoga ini telah dikembangkan kepada beberapa jenis falsafah seperti Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga dan juga Hatha Yoga. Mengikut Patanjali, matlamat utama yoga adalah untuk mencapai moksha, iaitu pembebasan dari kitaran samsara atau kitaran hidupan semula. Ini juga adalah pandangan yang dipegang oleh Advaita Vedanta. Ini kerana dengan melakukan yoga, seseorang itu akan melalui latihan untuk minda dan fizikalnya untuk bergabung dengan jiwa atau Atman yang ada di dalam diri. Jalan untuk mencapai moksha juga telah disistematikkan di bawah falsafah Jnana Yoga. Jnana bermaksud ilmu mengenal diri dalam falsafah Hindu. Jnana Yoga juga menekankan latihan rohani dan menuntut pengamalnya untuk menjawab soalan existentialism atau perkara-perkara yang berkaitan dengan diri, merenung hakikat diri dan bermeditasi. Antara posisi yang diguna dalam amalan yoga adalah Padmasana atau Lotus Position yang merupakan bentuk asas dalam latihan yoga menurut sebahagian daripada sarjana. Posisi ini merupakan bahagian yang dikenali sebagai dhyana yang menjadi teras dalam meditasi spiritual. Seseorang yang duduk dalam posisi lotus ini diminta untuk mengosongkan minda dan mengulangi mantra, antaranya seperti menyebut Om. Om dipercayai merupakan perkataan suci yang juga merupakan perkataan pertama Dewa Brahma setelah diciptakan. Amalan yoga yang banyak diamalkan hari ini banyak dikaitkan dengan kesihatan, seperti dalam Hatha Yoga. Amalan yoga ini telah diekspor dan diterima masyarakat di negara barat akibat minat terhadap agama Hindu dan spiritualiti yang timbul di penghujung abad ke-19. Swami Vivekananda merupakan tokoh yang membawa ajaran Advaita Vedanta Hindu ke negara barat. Beliau juga merupakan pengasas kepada Vedanta Society yang memainkan peranan penting dalam membawa amalan yoga ke dalam masyarakat barat. Falsafah fahaman Advaita Vedanta yang dibawa oleh Swami Vivekananda ini telah berjaya mempengaruhi sebahagian besar masyarakat di barat kerana falsafah pemikiran fahaman tersebut
diselindung di sebalik spiritualiti. Swami Vivekananda dilihat sebagai seorang tokoh yang sangat toleransi, menerima idea pluralisme agama, dan ia bersesuaian dengan idea gerakan hak asasi manusia di Barat. Antara fahaman yang diajar Swami Vivekananda adalah semua agama adalah menuju kepada yang sama, hanya jalan menujunya yang berbeza. Selain itu, ajaran Advaita Vedanta ini juga menyatakan bahawa moksha boleh dicapai oleh orang yang bukan beragama Hindu, iaitu melalui amalan spiritual seperti yoga. Selepas idea yang dibawa Swami Vivekananda diterima masyarakat, bermulalah era amalan yoga bersama guru spiritual di Barat. Antara tokoh yang boleh dipanggil misionari Hindu yang menyebarkan fahaman Hindu melalui amalan yoga adalah seperti Yogi Rao, Yogi Hari Rama, Paramahansa Yogananda, dan ramai lagi. Falsafah pemahaman pantheism di dalam agama Hindu yang mempercayai kebersatuan manusia dengan Tuhan inilah yang menjadi masalah kepada seorang Muslim yang mahu mengamalkan yoga. Fahaman ini boleh diberikan dengan pelbagai definisi tetapi menerangkan hal yang sama. Di kalangan masyarakat Jawa, fahaman kebersatuan di antara manusia dan Tuhan ini dikenali juga sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Agama yang berteraskan tauhid seperti Islam, di mana asas agamanya merupakan keesaan Tuhan yang satu, tidak mungkin boleh menerima amalan seperti yoga. Ini kerana amalan yoga membawa juga bersamanya falsafah kesesatan dan boleh mencacatkan akidah seorang Muslim.